Assalamualaikum dan selamat pagi ya murid-murid tahun 5 5C dan 5G. Jadi untuk pagi ni kita berjumpa lagi untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi bagi yang tengok video cikgu sekarang ni, cikgu ucapkan terima kasih tahniah sebab dapat kiranya hadirlah untuk sesi kelas kita pada hari ini. Okey, jadi kita terus kepada tajuk kita untuk hari ini, kita fokuskan kepada pendidikan kesihatan. Jadi di mana yang kamu boleh lihat ya dekat skrin kamu tajuk untuk hari ini berkaitan dengan keselamatan keselamatan. Jadi kalau nak rujuk buku teks ini dalam buku teks muka surat 90. Jadi keselamatan iaitu tajuk kecilnya adalah pengaruh rakan sebaya pengaruh rakan sebaya. Okey, sama-sama kita lihat dulu apa yang nak ditunjukkan dalam buku teks ni muka surat 90. Okey, rakan sebaya ialah kumpulan orang yang berada dalam lingkungan umur yang sama atau hampir sebaya antara satu sama lain. Okey, kita tengok yang sini dulu. Ini dikata kumpulan maksudnya rakan-rakan awak, kawan-kawan awak yang berada di sekeliling awak. Jangan awak bayangkan berada kat sebelah awak pula sekarang jelah zaman sekarang ni tengah COVID ni kan, tengah PKP, tengah berada kat rumah ni kan. Memang tak ada dekat sebelah awak, tapi maksudnya masuk kat sini yang rapat dengan awak, yang berada yang awak berkawan yang awak rapat jadi kat sini kata umur yang sama dan hampir sebaya umur yang sama ni maksudnya sekarang ni awak umur 11, mungkin umur 10 mungkin yang umur 12 tahun, yang darjah 4 atau darjah 6, hampir sebaya antara satu sama lain ini tak termasuk mungkin awak kakap kawan awak yang tingkatan 5, tingkatan 6 itu dah dikira jauh berbeza dah jarak dia tu berbeza. Okey, seterusnya pengaruh rakan sebaya banyak mempengaruhi sikap dan akhlak remaja. Okey, jadi kat sini dikata banyak mempengaruhi banyak mempengaruhi ni boleh kalau awak dengan kawan awak tu awak dikata kat sini terikut mudah untuk terikut mungkin sekarang duduk kat rumah tadi tak nampak perangai kawan tu, tak nampak apa yang kawan buat mungkin baik jugalah duduk berkurung kat rumah ni jadi tak terikut maksudnya hampir banyak mempengaruhi terikut sikap dan akhlak remaja. Oleh itu, kamu perlu mengetahui pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dalam kehidupan harian. Okey, macam cikgu cakap tadi, bila kita berada dekat kawan ni dengan rakan-rakan, dengan sahabat-sahabat, kita mudah untuk terikut. Memang cikgu pun hampir sama dengan awak. Zaman kecil cikgu dulu, zaman cikgu sekolah dan sekarang ni pun sama. Bila dah dewasa, dia lain pula dia punya pengaruh dia. Tapi bila kita berada bersama kawan-kawan ni, memang mudah kita terikut. Tapi awak kena tahu tahu apa? Bila terikut ni dia ada pengaruh positif dengan negatif daripada rakan-rakan tu, kawan-kawan tu ada benda yang baik yang kita boleh ikut dan ada benda yang tak baik yang tak patut kita ikut ataupun kita buat. Okey, jadi kita lihat apa yang ditunjukkan dalam buku teks ini adalah contoh ini contoh dan banyak lagi ini contoh positif dan negatif pengaruh rakan sebaya. Contohnya awak berkawan dengan seseorang tu apa yang dia boleh buat awak jadi macam mana contohnya jadi lebih baik, jadi lebih buruk, jadi lebih bagus ataupun jadi lebih tak bagus. Jadi kat sini ditunjukkan beberapa contoh saja. Jadi ikutnya banyak lagi kesan positif ataupun kesan negatif bila kita berkawan ni apa yang kita boleh ikut apa yang kita tak boleh ikut. Jadi positif dan negatif ni dia bergantung kepada situasi
masa dan tempat dan waktu. Jadi sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar yang bagus, yang baik, awak sepatutnya tahu menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh ikut, mana yang tak boleh ikut. Okey, kita lihat dia cakap pengaruh yang positif. Kita tengok yang positif dulu. Dia kata yang warna hijau ni, yang atas ni warna hijau adalah positif. Okey, ini contohnya dia kata menghormati rakan, menghormati rakan. Okey, menghormati rakan ni macam mana? Cuma mungkin sekarang ni awak tak nampak kan, mungkin awak bayangkanlah, senang untuk bagi kita faham keadaan contoh-contoh ni. Kita bayangkan berada dekat sekolah, dekat dalam kelas. Ini bayang. Contohnya ada rakan awak, rakan awak yang suka belajar, yang rajin, yang suka siapkan kerja sekolah, yang suka tolong guru. Jadi kita perlu hormati. Hormati ni maksud pada cikgu, jangan pula kita nak mengejek dia. Engkau ni rajin lah, aduh engkau ni skema siapkan kerja, relax lah. Cikgu tak marah pun tak siapkan kerja. Alah engkau ni rajin lah, tak payahlah buat-buat rajin. Kau tak payah menunjuk. Okey, jadi itu contoh. Jadi sepatutnya menghormati rakan. Jadi kita janganlah kita, kalau kawan kita yang bagus tu, kita hormati dia. Hormati ni maksudnya kita biarkanlah dia kalau dia rajin. Mungkin dalam masa yang sama kalau kita tengok dia tengah buat kerja, kita pun tengok kerja aku ni tak siap lagi ni. Bolehlah buat sama-sama dengan dia. Mungkin awak boleh berbincang dengan kawan awak, sama-sama buat kerja. Dalam masa sama kerja awak pun dah siap daripada awak mengejek dia ataupun memeli dia. Okey. Seterusnya rajin belajar, lebih kurang macam tadi. Okey, rajin belajar. Kalau tengok kawan rakan ni, kalau kita duduk kat kelas yang kawan-kawan yang rajin belajar, bayangkan contohnya macam mana? Ada 30 orang dalam kelas awak tu kan. Cikgu bagi kerja sekolah. 30 orang tu 29 orang dah siap kerja. Awak seorang lagi tak siap kerja. Apa yang akan jadi pada awak? Awak akan fikir, aduh aku seorang je lagi tak siap kerja ni, macam mana aduh aku kena buat lah. Nanti aku seorang je kena marah, orang lain tak kena marah. Jadi inilah macam cikgu kata pengaruh positif. Jadi bila kita berada dekat bersama-sama dengan orang bagus ni, bersama dengan orang yang rajin belajar ni, kita dalam masa sama kita akan terasa nak rajin belajar. Okay, contohnya kan dekat kelas tu orang semua keluarkan buku, baca buku. Kita duduk main pensel, main conteng-conteng, kita tengok orang lain belajar. Jadi dalam masa sama, tak sedap pula aku. Aku ni, aduh. Jadi kita akan terpengaruh lah. Walaupun kita mungkin tak boleh nak ikut dia, sekurang-kurangnya kita cuba kita siapkan kerja kita, mungkin kita boleh baca, ulang kaji apa yang baik lah. Okey, seterusnya jujur dia kata. Jujur ni, biasa awak dengar jujur ni senang kita sebut tapi sebenarnya susah nak laksanakan. Nak laksanakan apa? Kadang-kadang jujur lawan dia menipu. Kadang-kadang kawan ni budak-budak yang baik, yang bagus ni memang jujur. Jujur maksudnya kalau cikgu tanya apa-apa, cikgu kawan tanya apa-apa, dia akan jawab perkara yang betul. Dia tak menipu. Jadi bila kita berada bersama dengan orang-orang yang baik ni, yang bercakap dengan baik ni, bercakap dengan betul, bercakap dengan jujur, dalam masa sama kita pun kadang-kadang kita bercakap dengan kawan kita kan. Contohnya kawan kita tu kita tanya tanya benda yang dia buat, kita bercerita dengan dia cerita perkara yang betul. Takkan kita nak menipu dia takkan kita nak cerita perkara yang tak betul, kita nak reka-rekan cerita. Jadi kita pun jadi serba salah. Jadi kita tengok kawanku ni baguslah dia cerita benda yang betul. Takkan aku nak tipu dia. Jadi cikgu pun nak ingatkan awak jujur lawan dia menipu. Dan bila bab menipu ni, cikgu nak ingatkan awak bila kita kalau dah daripada umur kita kecil-kecil ni,
kita dah suka menipu, kita kena ingat ini perkara ni kadang-kadang sikap ni dia akan menjadikan kita akan jadi sebahagian daripada diri kita. Itu yang tak baiknya. Apa yang maksud cikgu jadi sebahagian dari kita itu? Dia dah jadi macam di kita. Contohnya cikgu sebut Adam. Adam mana Adam yang suka menipu tu dia akan jadi itu macam contoh. Malik. Malik mana Malik yang cakap tak nipu tu Malik yang suka sembang tu dia bila itu kesan yang tak baik. Dan bila kita semakin besar kita suka menipu, kita tak cakap perkara betul, kita akan terbawa sikap tu. Akan contohnya bila kita dah kerja nanti kita akan jadi contohnya itulah yang berlakunya tak amanah, pecah amanah. Bos bagi suruh kira duit, awak bukan awak lah, orang yang suka menipu ni dia akan curi duit tu. Contohnya lagi macam rasuah, berlakunya rasuah semua tu. Itulah puncanya daripada sikap mungkin kecil-kecil dulu dia suka menipu, bila dah besar tak apalah, orang tak tahulah aku ambil duit ni, mencuri, pecah amanah. Okey, seterusnya menempati masa. Okey, menempati masa ni ini kadang-kadang untuk kita cikgu sekalipun untuk seorang pelajar, seorang murid perlu menempati masa. Sekurangnya sekarang ni awak duduk kat rumah kan, awak kat rumah, kalau ikutnya cikgu dengar tak lama dah jadi ready jangan cuba kalau sebelum ni dah tidur bangun lambat boleh dah awak selepas ni cuba bangun awal sebab sekolah dah nak buka. Jangan pula nanti cikgu pergi sekolah awak tak datang sekolah, telefon rumah mak ayah awak cakap apa, tidur lagi tak bangun. Jadi awak bersedialah cikgu dah cakap awal-awal. Cikgu rasa kemungkinan tak lama dah nanti kita dah boleh berjumpa dan boleh belajar dekat kelas. Okey, terus kepada berkaitan menempati masa ni sama juga bila kita pelajar ni memang kita awak lah cikgu pun dalam masa yang sama perlu menempati masa. Menempati masa ni hidup kita masa kita sehari cuma ada 24 jam. Jadi kita perlu tahu, kita perlu ada jadual walaupun tak tulis, jadi kita dah boleh tahu. Contohnya jadual ni macam cikgu cakap, mungkin kita bangun pukul 6 suku, 6.30 setiap hari. Ini mungkin waktu tak pergi sekolah lah. Kalau pergi sekolah mungkin bangun pukul 6 kan. Pukul 6 suku, 6.30 bangun buat apa? Ini contohnya jadual kita sendirilah. Bangun mungkin semayang dulu, gosok gigi. Mungkin lepas tu sarapan dulu sikit pukul 7. Lepas tu mandi. Okey, pukul 8 dah start dah start PDPR kan, kelas online. Jadi masuk dulu kelas online sampai pukul apa? Pukul 1.30 maksudnya itu jadual awak sampai pukul 1 belajar secara online. Lepas tu petang buat apa? Mungkin ada kerja sekolah, pukul 3, pukul 2 tu ada kelas agama ke pukul 2, pukul 3 tu mungkin tidur kejap ke kemudian petang mungkin boleh keluar kan, mungkin jogging kan, main bola seorang-seorang ke, main badminton ke kat luar mungkin sampai dekat pukul 7 jangan sampai pukul 7.30 sampai pukul 8 duduk kat luar lagi kat luar rumah. Pukul 7 mungkin dah balik dah mandi dah siap sedia nak semayang maghrib pamai maghrib buat apa mengaji. Okey jadi kalau cikgu cerita semuanya panjang lah kan. Jadi perlu ada rancangan lah hidup kita ni, kita perlu ada jadual supaya lebih teratur. Dan bila ada jadual tu kita perlu tepati masa lah. Kita perlu menempati masa. Jangan pula pukul 8 aku ada kelas, tapi aku nak main game dululah. Jadi dia macam tu macam main game juga kadang-kadang aku nak main sejam je lah. Tengok dah 3-4 jam kau main game. Tak ada dah. Jadi budak yang bagus ni main game boleh, bersukan boleh, bermain boleh, tonton TV boleh. Tapi budak yang bagus ni dia tahu hak dia main game sejam, main bola setengah jam, tengok TV sejam, belajar 4 jam. Contohnya. Okey, jadi itu untuk makluman dan pengetahuan awak cikgu harap awak faham. Okey, seterusnya kita lihat pula
pengaruh negatif. Negatif ni apa yang dicakap kat sini? Membuli. Membuli ni macam mana? Membuli memang kadang-kadang benda apa yang kita buat tu kita tak sedar. Apa yang kita buat tu kita membuli orang, membuli kawan kita. Jadi kalau ini sikap-sikap macam ni, biasanya kalau nak senang membuli ni kita faham macam ni. Kita buat sesuatu ke atas orang lain, ke atas kebaikan orang lain, orang tu tak boleh nak melawan. Jadi kita itu dah umpama membuli. Contohnya macam kita ambil barang kawan kita, kita curi, kita tahu kawan kita tu anak orang kaya mungkin, ada berkemampuan, ada pensel baru, ada pemadam cantik. Lepas tu dia tu kecil, kita besar. Kita tahu kalau kita ambil barang dia, dia tak boleh nak buat apa, dia tak boleh nak lawan, dia tak boleh pukul kita sebab dia kecil, kita besar. Jadi kita pun berani. Itu contoh macam bully. Contohnya lagi, kawan kita tu suka belajar, baik, rajin. Lepas tu kata, tolong buat kerja aku sekolah, buat kerja sekolah aku sekejap. Contoh macam tu, kita minta tolong dia buat kerja sekolah. Dia ni memang budak baik, memang suka buat kerja. Dia pun buat. Tapi dalam masa sama, itu macam dah membuli rakan. Sama juga macam awak peli ke, kutuk ke, ejek ke, ejek kawan nama biasa nama mak ayah, nama datuk nenek. Kadang-kadang awak ejek kawan-kawan awak, lepas tu kawan awak ejek nama ayah awak, nama datuk nenek awak tak suka pula. Jadi awak ejek orang boleh, orang ejek awak tak boleh. Jadi daripada awak buat orang marah dan orang buat awak marah, jadi tak perlulah awak nak mengejek-ejek ni. Kita tak suka. Sebab pada cikgu senang je orang yang suka ejek-ejek ni. Kalau datang tiba-tiba bergaduh, sebab apa? Dia ejek datuk saya. Dia ejek datuk saya juga cikgu. Nanti cikgu panggil datuk awak, datuk panggil ayah awak. Tengok. Biar kau nak ejek, kau ejek bapak dia depan kau. Berani tak? Depan betul-betul. Jadi tak perlulah buat benda-benda yang boleh menyebabkan orang lain marah, dan dalam masa sama nanti kita pula yang rasa nak marah. Jadi banyak benda lain lagi lah yang awak boleh buat. Seterusnya ini bahan inhalant. Cikgu pernah terang awal-awal dulu penyalahgunaan inhalant. Inhalant ni berkaitan dengan pernafasan ataupun hidung yang kita sedut. Macam apa itu, yang ingat balik, petrol, ada minyak wangi, ada apa lagi? Ada apa yang berbau kuat lah. Macam aerosol ke, macam reset ke, benda-benda yang berbau kuat yang kita sedut boleh menyebabkan macam ubat batuk ke, boleh menyebabkan kita hayal ataupun pening kepala. Jadi benda ni sebenarnya tak elok, tak baik. Memang ini kalau dapat tangkap memang bagi kat polis masuk penjara lah. Jadi ini kalau kita berkawan, kita nampak ada orang yang sak dadah ke, makan pil ke, elakkan diri. Sebab ni kadang-kadang kawan ni dia tak suka buat seorang. Dia suka ada kawan. Kau nak try? Kau cubalah. Kau try lah. Awak kalau awak berkawan dengan orang macam ni, awal-awal tu tak boleh lah, ayah aku marah lah, tak nak lah aku tak suka lah. Tapi lama-lama kalau 10 kali, 20 kali dia duk ajak. Alah, try lah sekali. Awak cakap, bila awak dah try sekali, tu yang bahaya. Sekali dah try, tak boleh nak berhenti. Okey, seterusnya menghisap rokok. Ada kawan-kawan hisap rokok, janganlah ikut. Sekali dah hisap rokok, payah nak berhenti. Habis duit, habis duit, bahaya kesihatan. Jadi kalau tak hisap rokok lagi, tak berkawan dengan hisap rokok, janganlah cuba. Okey, seterusnya ponteng sekolah. Ponteng sekolah, ada kawan yang kata, jomlah ponteng sekolah, jomlah. Tak jadi sekolah lah hari ni, kita pergi lepak lah. Mungkin perkara ponteng sekolah ni banyak berlaku dekat sekolah menengah. Sekolah rendah mungkin dah kurang. Jadi ini sebagai persediaan untuk awak jugalah. Yelah, awak pun dah darjah 5 kan. Tahun ni dah nak habis dah nak masuk bulan 10. Tahun depan dah darjah 6.
Darjah 6 dah. Awak sedar tak tahun lepas darjah 6 tak pergi sekolah, duduk belajar kat rumah. Tiba-tiba masuk sekolah dah darjah 6. Bila darjah 6, ya, darjah 6 awak kiranya tahun terakhir lah. Bila dah habis darjah 6, cikgu sekolah rendah dah lepaskan awak, dah tak ada tak apa ni, tak bertanggungjawab lah, bukan tak bertanggungjawab Jadi awak dah masuk sekolah menengah kan maksudnya jadi tanggungjawab sekolah menengah lah. Cikgu ni, sekolah rendah ni mungkin kalau awak kenal cikgu, awak ingat cikgu, mungkin awak tegur kan. Okey, balik pada pertanyaan sekolah tadi. Ini biasanya berlaku dekat sekolah menengah Jadi dia sama macam tak masuk kelas lah. Macam awak tak ikuti PDPR ni lah. Bila awak masuk PDPR, awak dengar apa yang cikgu terang, apa yang cikgu-cikgu lain ceritakan, ajar, sekurang-kurangnya awak dapat sesuatu ilmu awak punya otak tu berkembang awak makin bijak awak makin pandai Tapi kalau awak tak masuk kelas, awak tak ikuti PDPR cikgu, bukan cikgu je, cikgu-cikgu lain lah, kalau tak masuk langsung duduk kat rumah tidur je, apa yang awak dapat? Tengok-tengok tahun ni dah habis. Tapi awak punya ni tak berkembang Jadi sekurangnya ikutlah nasihat cikgu, ikutlah PDPR tu, walaupun dia tak sama macam kat sekolah, sekurang-kurangnya ada ilmu ada maklumat yang boleh memperkembangkan diri awak Kita ni awak pun setiap tahun meningkat umur makin tahun makin umur daripada 10, 11 tahun depan dah 12. Jadi sekurang-kurangnya awak rasa kalau masa dulu kecil tak pandai yang ni, tak tahu yang ni bila dah darjah 5 ni okey, yang ni aku faham, yang ni aku pandai. Okey. Jadi cikgu rasa satu muka surat cikgu dah lama dah cikgu bercerita ni. Cikgu harap awak akan terus berminat untuk masuk ke kelas pendidikan jasmani ni dengan cikgu okey. Jadi lepas ni sedikit latihan pengukuhan yang ni cikgu akan bagi Google Form, cikgu nak awak senaraikan cikgu nak awak berfikir sendiri. Cikgu nak tengok apa yang ada dalam fikiran awak cuba bayangkan dengan rakan-rakan awak apa yang berlaku di sekeliling awak apa yang baik, apa yang buruk. Okey, jadi lepas ni tekan Google Form tu yang cikgu berikan, senaraikan 3 cikgu nak 3 je, pengaruh positif dan 3 pengaruh negatif rakan sebaya. Okey, bila awak dah siap ni 3 positif, 3 negatif, pastikan isi nama dengan betul. Ini sebagai apa? Sebagai kehadiran awak jugalah. Jadi sampai di sini saja kelas kita. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.